صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala pilih kita berada di dalam syurga. Mudah-mudahan berkat kita berada di dalam syurga, kubur kita akan jadi syurga. Bila mana kubur kita jadi taman syurga, mudah-mudahan kita akan dapat syurga yang hakiki di akhirat kelak. Surah 41 bab 8, siksaan orang yang menunggah zakat. Bab ke-8 daripada beberapa bab mengenai dosa-dosa besar, iaitulah siksaan orang yang menegah zakat. Menegah zakat berarti tidak mengeluarkan zakat. Kita sudah maklum zakat salah satu daripada rukun Islam yang 5. Selain daripada 2 syahadah, lain daripada semaya, puasa, mengerjakan haji, ada satu rukun iaitulah mengeluarkan zakat. Dan juga zakat merupakan ibadat maliyah, ibadat jenis harta. Semaya ibadat badaniyah, puasa ibadat ruhaniyah. Adapun zakat ibadat maliyah, ibadat dalam bentuk harta. Bermakna kita mengeluar zakat kita dapat pahala. Sebaliknya tidak mengeluarkan zakat kita dapat dosa. Sama dengan semaya, semaya dapat pahala, kita meninggal sembahyang dapat dosa. Bab ini menerangkan bagaimana siksaan yang ditanggung oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sekejap lagi tua kitab rahimahullah akan membicara dosa-dosa dan siksa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun mereka yang engkar akan kewajiban zakat, bukan setakat tak keluar, engkar, mempertikai dan memprotes kewajiban zakat, maka orang tersebut terkeluar daripada Islam. Kerana zakat satu kewajiban yang telah diijma' dan nas ya sharih dan qat'i daripada Quran, maka sesiapa yang mengingkar, yang mengata zakat tak wajib, maka orang tersebut terkeluar daripada Islam atau murtad. Manakah bukti? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakat, wa aqimus salata wa atuz zakat. Suratul Baqarah. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang. Pertama, Allah perintah kepada kita, aqimu fi amal wal amru haqiqatan lil wujub. Fi amal menunjuk di atas wajib. Wajib mendirikan sembahyang sebagaimana rukun dan syaratnya lah. Yang kedua, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat. Semaya wajib kita diri, zakat wajib kita keluar harta. Dalam ayat ini kita perhati Allah Ta'ala reka wa atuz zakat dengan wa aqimus salat. Selepas ayat wa aqimus salat diiringi dengan ayat wa atuz zakat. Wa pada wa atuz zakat wa li mutlaqil jam'i. Artinya kedua-dua ibadat ni kena himpun. Zakat tak boleh pisah daripada sembahyang. Sembahyang tak boleh pisah daripada zakat. Dalam arti kata yang lain, kita nak sembahyang sahaja,
tapi tak nak keluar zakat, sedangkan harta kita cukup zakat, maka Allah tak terima sembahyang kita. Zakat, sembahyang kita bergantung dengan zakat. Nak sembahyang saja aja, zakat tak nak buat lebih, tak ke mana-mana sembahyang kita. Itu makna ayat wa aqimus solata wa atuz zakat. Dan tersebut di dalam satu riwayat bahawa Allah Ta'ala menyertakan 3 perkara dengan 3 perkara. Sebut dalam riwayat Allah Ta'ala rekalkan 3 perkara dengan 3 perkara. Artinya 3 perkara ni tak boleh pisah daripada salah satu. Maka tiada diterima salah satunya kecuali disertai dengan regunya, seperti sembahyang disertakan dengan zakat, seperti ayat yang tersebutlah. Kalau kita perhati ayat tadi kan wa aqimus solata wa atuz zakat. Bukan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut wa aqimus solata wa atuz zakat. Sebut diri semaya, Tuhan sebut selalu dah keluarkanlah zakat. Bermakna Allah tak terima kecuali kena serta dengan zakat. Manakala taat kepada Allah disertakan dengan taat kepada Rasulnya. Bila mana kita taat kepada Allah, juga kita kena taat kepada Rasul. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Surah An-Nisa. Hei orang-orang yang beriman, taatlah Allah, yang patuh akan ajaran-ajaran Allah, dan taatilah Rasul, patuh ajaran-ajaran Rasul. Itu wa atii'ur rasul. 2 kali Allah Ta'ala ulang atii'ullaha wa atii'ur rasul. Itu kena taat mutlak. Ternyata ada kait ke apa dah. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Kata silap uji ayat tu wa ulil amri minkum, dan pemerintah di kalangan kamu. Ada pun pemerintah ada kait dah. Kalau pemerintah suruh perkara baik, baru kita boleh taat. Kalau pemerintah suruh perkara jahat, maka tak boleh kita nak taat. Ada pun taat Allah, ada taat Rasul, itu tak ada kait apa dah. Ada atii'ullaha wa atii'ur rasul. Bermakna Allah tak terima kalau kita tidak taat kepada Rasul. Kita taat kepada perintah Allah, kemudian perintah Rasul kita tak nak ambil, Allah tak terima ketaatan kita. Atau dalam bahasa yang lain, seperti guru yang anti hadis. Dia pakai Al-Quran tapi hadis dia tak nak pakai. Bagi dia pakai dengan Quran sudahlah, tak perlu lagi kepada hadis. Ini golongan-golongan yang anti ayat atii'ullah wa atii'ur rasul. Dulu pernah kita dengar golongan-golongan yang anti hadis. Dia nak pakai Quran saja. Bagi dia cukup kita berpegang dengan Quran, tak perlulah kepada hadis. Hanya orang yang taat kepada Allah sahaja, tapi tak taat kepada Rasul, maka tertolak belaka-belaka. Kita mestilah atii'ullah, Quran pun kena pakai, wa atii'ur rasul, dan hadis pun kena pakai juga. Kecuali hadis maudhu' itu isu lain, hadis palsu itu bab lain. Hadis sahih itu kita kena pakai, karena merupakan undang-undang panduan hidup juga. Dan ayat lain Tuhan berkata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata ni Muhammad, jika kamu kasih akan Allah, fattabi'uni, ikutlah akan daku. Kasih kepada Allah kena ikut Rasulullah. Mana boleh, mana Allah terima kita kasih kepada Allah tapi kita tolak Rasulullah. Akhirnya kita juga Allah Ta'ala tolak. Yang ketiga adalah manakala syukur kepada Allah disertakan dengan syukur kepada 2 ibu bapa. Riwayat juga Allah Ta'ala reka ke ayat
ayat perintah syukur kepada dia dan syukur kepada dua ibu bapa. Artinya kalau syukur kepada Allah sahaja, kemudian kita tak nak syukur kepada ibu bapa, kita derhaka kepada ibu bapa, dan ibadat kita jaga dengan Allah, tapi dengan ibu bapa kita lawan, kita derhaka, maka Allah tak terima juga ibadat kita. Masih tergantung lagi ibadat kita. Mana bukti firman Allah, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman. Maksudnya bersyukurlah kepadaku, yakni kepada Allah. Syukur kepada Allah bermakna kita mengguna segala nikmat-nikmat kesenangan seperti mana Allah Ta'ala kehendak, seperti mana Allah Ta'ala suruh. Itu maksud syukur. Waliwalidayka ilayyal masir, dan kepada dua ibu bapa. Itu perhatikan ayat waliwalidayka, duduk selepas anishkur li waliwalidayka ilayyal masir, dan kepada dua ibu bapa. Bermakna kalau syukur kepada Allah sahaja, sedangkan kita kufur kepada ibu bapa, kita lawan atau derhaka, maka Allah tak terima ibadat kita. Dengan Allah kita jadi hamba, dengan ibu bapa kita jadi anak derhaka, tak kemana-mana juga ibadat kita. Dan kata kedua ni kita kena jaga. Syukur kepada Allah kita kena laksana, dan syukur kepada bapa pun kena ada juga. Arti kata buat baik terhadap kedua ibu bapa. Hanyalah kepada aku, yakni kepada Allah, ilayyal masir, akan kembali ke mana-mana pun kita akan kembali juga kepada Allah. Kesimpulannya, maka sembahyang digandingkan dengan zakat. Ketaatan kepada Allah digandingkan dengan ketaatan kepada Rasul, dan kesyukuran kepada Allah digandingkan dengan kesyukuran kepada kedua ibu bapa. Maka tiada diterima zakat tanpa sembahyang. Demikian lagi sembahyang tanpa zakat, sama aja. Zakat waktu bin, tapi sembahyang tak terima zakat. Harta zakat tiap tahun awak keluar sama, tapi tuannya tak rajin sembahyang, Tuhan tak terima juga zakat tersebut. Dari sudut sah lah, tapi dari sudut penerimaan Allah tak terima. Zakat awak keluar sama setahun sekali, cek waktu bin, tapi tuan tak sembahyang bekal, tak sembahyang apa. Tak semaya apa ni, tak semaya langsung, atau semaya jaga-jaga. Tuhan tak terima zakat. Begitu juga semaya sama-sama, tapi zakat tak kaji waktu lebih. Ini pun Allah tak terima juga. Apa yang perlu hak wajib ni, kedua-dua wajib laksana. Semaya kita laksana, zakat kita waktu lebih. Tiada diterima ketaatan kepada Allah tanpa ketaatan kepada Rasul, dan demikian lagi ketaatan kepada Rasul tanpa ketaatan kepada Allah. Ini pun Tuhan tak terima juga. Tiada diterima kesyukuran kepada Allah tanpa kesyukuran kepada dua ibu bapa. Demikian lagi syukur kepada dua ibu bapa tanpa syukur kepada Allah. Ini pun Tuhan tak terima juga. Dengan ibu bapa baik, bagus, berbakti, berbudi, tapi dengan Allah kita derhaka, tak kemana-mana juga. Itu kena jaga. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apabila orang Islam memiliki satu nisab daripada emas, iaitu beratnya 20 misqal. 20 misqal ni timbangan lama ni. Timbangan dulu 20 misqal. Dan jika ditimbangnya dengan ringgit, beratnya lebih kurang 3 ringgit setengah, maka wajiblah ia mengeluarkan zakat.
maka wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib keluarnya dengan setengah misqal, iaitu 1/40 atau dalam bahasa kita sekarang 2.5%. Dan setiap berat RM3 melebihi nisab, maka dihisab dengan hisabnya. Ada balas ni. Ini kena jelas, jadi kena mengaji fiqh lah. Fiqh bab zakat. Di sana dia akan sebut secara terperinci. Sebagai sepintas lalunya, emas, benda yang dikenakan zakat, emas, perak, duit, termasuklah itu pun kena zakat juga. Jadi nisab emas, nisab wang ringgit sama aja. Dalam kitab ni dia guna bahasa yang payah nak faham. Dalam bahasa mudah, tengok tahun ni kalau kau tak silap, nisab emas iaitu 11,000 kalau tak silap. Katakanlah 11,000. Tahun lepas 13,000 lebih. Dia tengok harga pasar emas lah. Kalau emas naik turun. Kalau emas naik, tinggilah nisab. Kalau emas turun, rendahlah nisab. Nah, katakanlah nisabnya RM11,000. Jadi bila mana kita ada menyimpan duit, kita simpan cukup setahun. Cukup setahun. Awal mana? Sampailah Zulhijjah. Sekarang kita dah hujung tahun, 12 bulan Islam. Bermakna cukup setahun kan? Bila cukup setahun, kita cek. Bila cukup nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Hujung tahun cukup 12 tahun, cukup 12 bulan, bermakna setahun 12 bulan. Bila cukup setahun kita cek. Jadi sekiranya duit simpanan kita cukup nisab atau lebih, cukup nisab apatah lagi lebih, maka diwajibkan keluar zakat. Nisabnya tahun ni majlis keluarnya, tak silap 11,000, katalah 9,000. Kalau dalam bank setahun kita ada 12,000, bermakna sudah lebih nisab. Nisabnya sebelah. Duit dalam bank ni ada 12,000, bermakna lebih nisab dah. Bila lebih, dikenakan zakat. 12,000 kalilah atau bagi, kena keluar 2.5%. Bukan banyak pun. Allah Ta'ala nak bukan banyak. Kalau 100,000, kalau dalam bank kita cek-cek, cukup setahun, kita cek, oh ada 100,000, bermakna zakat 2,500 baru. Oh tak buat mana? 10,000 zakat 200,500 baru. Itu siapa mudahnya. Tak Allah tak buat lah. Dan kita ada 100,000, mak Tuhan naknya 2,500 je untuk diberi kepada fakir miskin, iaitu 8 golongan yang berhak makan zakat. Tapi bagi orang yang hatinya ada sifat kedekut ni, dia tak nampak besar 2,500 duit. Dia tak nampak beratus-ratus tu besar lagi terhadap dia. Sebab itulah kita cek harta, maka sudah sampai nisab atau lebih. Syukurlah kita kepada Allah, kerana Allah Ta'ala janji kita orang yang kaya. Bila ada zakat, bermakna kita ni orang kaya. Orang yang tak ada harta zakat, bermakna dia bukan orang kaya. Jadi bila kita tahu sekali kita cek, oh harta simpanan aku sudah cukup nisab, apatah lebih lagi. Oh syukur kepada Allah, kerana Allah bunuh kita dalam golongan kaya. Allah tidak bunuh kita dalam golongan fakir miskin. Sedangkan ramai lagi orang yang fakir miskin. Orang fakir miskin pun dia nak juga kaya, dia tak sedar jadi fakir. Tapi Allah pilih dia fakir, maka fakir dah dia. Allah takdir kita kaya, maka kaya dah kita.
syukur kita kepada Allah, kerana Allah pilih kita kaya, maka keluar ada zakat untuk nak menyuci ke harta. Sebab zakat dari segi lugah atau bahasa menyuci, menyubur dan menambah, bermakna orang yang mengeluarkan zakat Allah akan tambah hartanya. Begitu juga zakat maknanya menyuci. Berarti orang yang mengeluarkan zakat dia menyuci ke hati daripada dosa-dosa zakat dan juga menyuci ke sifat kedekut daripada hatinya. Sebab itulah roh atau roh di sebalik kita keluar zakat atau hikmah. Hikmah Allah mewajibkan atas kita keluar zakat setelah cukup nisab dan cukup haul 1 tahun. Hikmahnya ialah nak menyucikan hati kita daripada sifat kedekut. Selain daripada kita meremehkan bebannya orang fakir dan miskin, selain daripada kita menggembirakan hati fakir dan miskin, faedah kita mengeluarkan zakat. Pertama, kita selamat daripada seksa di akhirat. Selamat daripada dosa tak mengeluarkan zakat. Dan kita selamat daripada sifat kedekut. Biasanya orang kedekut, dia tak akan keluar zakat. Kalau dia keluar pun, keluar tak habis. Kalau keluar pun, keluar tak habis. Dia waktu ambil tak habis. Zakatnya ada 10,000, waktu ambil 5,000 je. 5,000 lagi dia waktunya gitu je. Ini pun tak lepas juga di akhirat kelak. Sebab itulah hikmah atau roh. Bila kita mengeluarkan zakat, kita boleh menyucikan hati daripada sifat bakhil. Dan kita boleh menyelamat diri kita daripada dosa, murka dan neraka tak keluar zakat. Ini isu zakat satu isu yang besar dalam agama kita. Bukan benda remeh-temeh. Sehingga Allah Ta'ala jadi rukun daripada beberapa rukun Islam yang 5. Itu dua adalah zakat bila cukup syarat-syaratnya. Syarat dia kan cukup nisab dan cukup setahun. Kalau harta kita tak cukup nisab, tak wajib nak zakat. Kita pergi cek dalam bank, Allah ada 1,000 je. Tak kena zakat 1,000. Nisabnya 11,000. Ada dalam banknya 1,000. Tak kena ada apa-apa. Rupiah pun nak cek-cek 1,000 juga nak. Tak kena lagi. Muka tak sampai nisab. Nisabnya 11,000. Nisab ni nilai mak dan nilai harga semasa tu. Mak 99 mak nak bagi mukmin tu. Itu dia ada. Cuma ada bahasa mudah kan? Tengok nak apa kajian istihad setahun sekali tu. Dia selalu berubah kan. Tahun ni turun tarikh naik pula boleh jadi apa pun ada segi nisab kita boleh ukur di situ lah. Adapun emas yang dijadikan pakaian wanita, emas yang dijadikan pakaian seperti tali tekuk, cincin, tali tangan, maksudnya dijadikan pakaian, maka itu tidak wajib zakat. Emas yang dibuat pakaian wanita tidak wajib zakat. Kaca wali terlampau banyak sangat, kau panggil lebih pada urus. Katalah isteri kita, ya Allah, bagi rumah punya banyak. Nah, kalau kita beli kedai, nilai dengan harga, ada 100,000. Cincin saja pun juta-juta dah nak. Oh, hebat ni. Ayo sungguh. Banyak apa nak kalau kita juta apa? 100,000. 100,000 dia panggil melampau dah harga. Mewah lagi lagi. Bila mewah tadi tak lebih. Tak lebih tu kena keluar zakat. Dia macam dia kembali kepada barang emas wanita, kembali kepada huruf. Zaman sekarang ini mahal, hurufnya kebanyakan orang perempuan. Kalau pos zakat dapat 10,000, 90,000 duk tubuh tu orang oleh bakar belaka tu.
Kebanyakan wanita kaya sekarang mana pun dapat 10,000, 90,000 tu ramai boleh pakai belakang. Dia panggil itu uruf. Sekiranya ada seorang dua yang punya lebih pada tu 100,000, 150,000 atau 200,000, barang rumah ni kalau kita bayar nilai lebih 200,000. Hanya panggil sudah lebih daripada uruf. Kebanyakan wanita pakai barang rumahnya untuk masa 80,000, 90 nya. Ibu isteri kita ni sudah lebih 100 lebih. Lebih daripada 80, 90 tu lah dikira zakat. Ada pun 80 akar tu tak kena zakat, lebih tu dikira zakat. Itu cara pengiraan zakat. Kalau bos setakat bini kita ada 30-40,000 tu tak ada masalah. Bini kita ada juga baik rumahnya bila cek-cek 30,000, 30,000 tu tak seru kat orang dia orang pakai belaka 30,000. Tapi kalau mau cecak 100,000 ni dah mana ni. Lebih pada uruf. Lebih pada uruf lebih tu lah dikenakan zakat. Habis itu maka yang tiada diwajibkan zakat selagi belum sampai haul maksudnya cukup setahun. Tidak ada tangannya iaitu cukup setahun. Selagi mana tak cukup setahun, selagi tidak tak wajib keluar zakat. Bila cukup setahun, setahun artinya 12 bulan. Kita cek sekiranya cukup nisab, apakah lagi lebih wajib keluar zakat. Jika ia tidak mengeluarkan zakat, hartanya nescaya sekalian harta tersebut menjadi paku itu dibuat daripada api neraka, maka dipaku kepada sekaliannya tubuhnya pada hari kiamat. Harta yang kita kedekut nak keluar zakat itu di akhirat kelak dia akan jadi paku, dan paku itulah akan menyiksa kita di akhirat kelak. Ada kata mana-mana harta yang kita sayang nak keluar zakat, harta tersebut akan menyiksa kita balik. Allah Ta'ala jadikan harta tersebut dalam bentuk ular, dalam bentuk paku, dalam bentuk sedareka, menyiksa diri kita sendiri. Tak dunia kita bangga dengan harta duit banyak, kita megah sama dengan harta banyak, sehingga kita terlupa hak fakir miskin dalam bentuk zakat pun kita tak keluar. Tapi ingatnya akhirat harta tu jugalah akan membinasakan kita di akhirat kelak. Dalam bank, dalam my bank kita ada 20,000. Dalam bank tabung haji kita ada ratus-ratus ribu. Allah, saya nak keluar zakat. Tabung haji tak perlu waktu zakat dah. Bank tu dulu. Kalau bank lain, kita sendiri kena waktu duit zakat. Tapi ada kata sifat kedekut jadi saya. Ya Allah. Kalau orang yang duit banyak, zakat berapa banyak? Lagi banyak duit